Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sentiasa kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita pada hari ini. Seperti yang Zaimah sebutkan tadi, kita dah pun menjalani Ramadan untuk hari yang ke-9, masya-Allah, tanpa kita sedar rupanya dah 9 hari dah kita berpuasa. Jadi ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu kita ada kesempatan untuk hidup di dalam bulan Ramadan, seperti mana Nabi Muhammad baginda Nabi SAW juga seperti kita menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Dan kita biasalah kan, waktu masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, bagusnya media sosial hari ini dia sentiasa mengingati kita. Kalau dulu mungkin kita tak ada media sosial, hari ini ada Facebook, ada WhatsApp, kadang-kadang ada peringatan-peringatan daripada WhatsApp group kawan-kawan di Facebook mengingatkan tentang bulan Ramadan yang akan datang. Kita pun baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maksudnya kita menantikan moga-moga Allah bagi kesempatan untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Dan itulah yang berlaku, dan alhamdulillah rezeki Allah pada hari ini kita berada di bulan Ramadan. Dan kita biasa sebut dengan Ramadan Karim kan, kita biasa sebut. Dan bila kita kata Ramadan yang mulianya Ramadan tu, kenapa digelar dengan kemuliaan Ramadan? Jadi bila kita melihat tentang banyaknya fadilat dan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, jadi dipanggil dengan Ramadan Karim. Macam Mekah juga, kita panggil Makkatul Mukarramah. Banyaknya kelebihan, fadilat di tanah haram Mekah. Jadi kita sebutkan dengan Makkatul Mukarramah. Jadi hari ini tajuk yang diberikan, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Yayasan Amal Malaysia atas jemputan untuk kita berkongsi sebagai tazkirah peringatan untuk saya juga, dan juga sidang penonton, sidang pendengar yang turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi tentang apa yang disebutkan oleh Zaimah sebentar tadi berkenaan dengan bonus, jadi kerajaan pun dah umumkan dengan bonus yang masing-masing akan dapat, alhamdulillah. Kemudian siapa yang bekerja swasta pun, insya-Allah majikan masing-masing pun umumkan bonus. Ada bonus-bonus yang diberikan, iaitu kita ada gaji. Kita tahu dengan kerja yang kita buat tu ada majikan sediakan gaji seperti yang disebutkan. Kemudian tiba-tiba majikan umumkan bonus. Maksudnya ada bayaran tambahan lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Jadi kita akan happy lah, kita akan bergembira dengan apa yang kita dapat. Jadi bila nak sebut tentang bonus ni, bukan sahaja dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menantikan gaji, rezeki, duit tambahan. Malah Allah SWT lah yang maha pemberi bonus. Allah SWT maha memberi rezeki dan juga maha pemurah atas segalanya. Jadi kadang-kadang pendekatan dakwah yang kita guna ni ada dua jenis lah. Satu, kita memberi peringatan, berbentuk ancaman kan, apa yang ada kalau kita meninggalkan solat, apa yang ada kalau kita meninggalkan puasa. Tapi pendekatan yang kedua ialah bagaimana kita menukarkan daripada ancaman-ancaman yang sepatutnya kita imani juga kepada betapa luasnya ganjaran yang Allah Subhanahu Taala sediakan untuk kita tanpa kita sedar. Bonus ataupun boleh juga kita istilahkan shortcut untuk dapat pahala berganda ni. Shortcut untuk dapatkan pahala berganda. Jadi kita rasa setiap tahun kita akan ingatkan dengan pelbagai dalil-dalil dan fadilat-fadilat, dan begitulah sifat manusia yang sentiasa memerlukan kepada peringatan. Kita memerlukan kepada peringatan, moga-moga ia memberi semangatlah kepada kita untuk terus beramal. Kadang-kadang mungkin kita sibuk dengan kerja seharian dan sebagainya, kita lupa kita berada di bulan Ramadan, dan bila orang ingatkan banyaknya fadilat bulan Ramadan untuk kita kejar,
dan kita hanya berbaki 21 hari lagi. Sayang untuk kita tinggalkan. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini biasa dalil yang kita gunalah, yang mana Allah SWT memfardukan ke atas kita puasa seperti mana umat-umat terdahulu, dan moga-moga dengan puasa ini menjadikan kita umat yang bertakwa. Jadi matlamat kita ialah takwa lah. Kita nak keluar daripada bulan Ramadan ni dengan takwa. Dan kita tak nak Ramadan ni menjadi umat Ramadaniyun. Kita nak Rabbaniyun. Maksudnya kita tak nak bila masuk Ramadan, sekadar bulan Ramadan saja kita selesaikan apa yang kita impikan dengan tarawihnya, dengan sahurnya, dengan puasanya, dengan menjaga nafsu, dengan sifat sabar, buang daripada kemarahan dan sebagainya. Kita Ramadan kita pulun 30 hari. Tiba-tiba 1 Syawal dah tak ada orang dah dekat masjid. Kadang-kadang ada orang 30 Ramadan, saf pertama tarawih. 20 rakaat dia buat, 23 rakaat campur witir. 1 Syawal solat subuh pagi dah tak ada dalam muka dia. Jadi kita tak maulah jadi Ramadaniyun. Kita nak jadi Rabbaniyun, hamba kepada Tuhan keseluruhannya. Jadi itulah yang beratlah untuk kita, iaitu istiqamah dalam beramal. Bukan semata-mata kita beramal ni, kita nak cerita tentang fadilat ni supaya kita nak dapat semangat beramal. Jadi kita tak nak dengan fadilat-fadilat sebut, cukuplah aku beramal bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan, nanti aku nak kena tunggu lagi 11 bulan untuk sampai Ramadan. Tak. Kita nak jadi umat yang Rabbaniyun. Maksudnya lepas saja Ramadan ni kita istiqamah dengan apa yang kita buat. Kalau kita bertekad untuk jadi orang yang sekian dalam bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah untuk kita, keluar daripada Ramadan, kita akan teruskan dengan sifat-sifat mahmudah tersebut. Teruskan dengan sifat-sifat rajinnya solat berjemaah, menahan sabar, menahan nafsu, banyaknya bersedekah. Jadi sedekah ni pun satu tujuan jugalah tentang fadilat. Jadi kita pun berada di live Yayasan Amal Malaysia ni bagi sesiapa yang berkehendak untuk infak, wakaf, apa-apa sahaja kewangan yang boleh menjadi bantuan kepada kita di hari kiamat nanti. InsyaAllah nanti kita mungkin ceritakan juga tentang fadilat-fadilat sedekah. Bolehlah sampaikan kepada Yayasan Amal Malaysia sebagai badan yang berautoriti lah untuk menyampaikan infak kita, sedekah kita. Moga mendapat ganjaran pahala untuk kita insyaAllah sebagai sadaqatun jariyah, pahala yang mengalir. Jadi bila kita nak sebut tentang Ramadan ni, apa yang kita nak cari kan? Fadilat-fadilat kelebihannya banyak. Banyak kelebihan yang nak disenaraikan. Saya duk cari hadis, dalil dan sebagainya. Rasa lebih daripada 30 fadilat. Dengan fadilat bulan Ramadan tu sendiri, fadilat orang yang berpuasa tu sendiri, fadilat Qiyamul Lail sendiri, fadilat iktikaf lain, fadilat sahur lain kan. Fadilat lepas tu habis Ramadan ada puasa 6. Masing-masing ada kelebihan yang sangat-sangat banyak. Jadi matlamatnya apa? Matlamatnya apa? Dalam banyak kelebihan tu sebenarnya kita ni cari apa ni? Jadi bila kita melihat kepada hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, hadis-hadis tersebut sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat dengan imam-imam, dengan pelbagai taraf hadis. Jadi kita melihat kedudukan para sahabat di zaman Nabi adalah agak jauh berbeza dengan apa yang nak kita kecapi hari ini. Agak jauh daripada apa yang nak kita kecapi hari ini. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila contohlah kita nak sebut tentang Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata kita tahulah esok atau malam ni Lailatul Qadar, dan kita tahu betapa Ramadan ya Allah kabulkan doa kan, Allah kabulkan doa. Jadi kita akan minta doa kepada Allah dengan sebenar-benar doa, sebab kita tahu Allah akan kabulkan. Jadi kita akan minta doa apa? Kebanyakan kita akan minta doa tentang rezeki, tentang perniagaannya, tentang apa yang akan rumah yang akan dia bina, kereta yang akan dia pakai, dipermudahkan segala urusannya,
Jadi jarang-jarang kita minta tentang benda ni. Sebab benda ni adalah ghaibiyat. Benda yang kita tak nampak. Soal, dosa dan pahala. Jadi kita tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana orang yang dekat dengan Nabi kan. Orang yang dekat dengan Nabi menggauli Nabi. Bukan saja serve. Malah Nabi pun bersama dengannya. Orang yang dekat dengan Nabi. Orang yang Nabi sayang. Yang Allah kenal. Jadi bila Sayyidatina Aisyah tanya, bila 10 malam terakhir pada Nabi, apa yang nak minta ni? Nak minta apa? Kita pun tahu kehidupan Nabi macam mana kan. Nabi hidup sekadarnya. Jadi bila Sayyidatina Aisyah kata nak minta apa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, terutamanya dalam 10 terakhir, Nabi kata doa yang biasa kita sebutlah. Yang imam baca waktu tarawih tu, selang-selang 4 rakaat tu. Nabi cakap pada Sayyidatina Aisyah untuk minta al-afwa. Al-afwa iaitu kemaafan, maghfirah, keampunan. Jadi kalau Imam Ghazali sebut kemaafan ni, al-afwa ni lebih besar daripada maghfirah. Maksudnya bila Allah maaf tu, Allah bagi keampunan seolah-olah dah tak ingat dah benda ni pernah berlaku sebelum ni. Kalau maghfirah, Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita waktu hari kiamat. Al-afwa, kemaafan, keampunan. Allah lupakanlah apa, tinggalkannya lah. Seolah-olah apa dosa yang kita buat lepas ni dah tak ingat apa dah. Jadi itu yang Nabi minta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baca. Doakan waktu Lailatul Qadar. Keampunan, al-afwa, minta pada Allah SWT. Kita tengok zaman sahabat. Hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dekat dengan Nabi. Kalau kita nak kata pahala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, subhanallah, menjadi orang yang telah berjasa dalam mengislamkan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal memeluk Islam. Kemudian adanya gerakan dakwah untuk mengislamkan orang lain. Dan setiap orang yang memeluk agama Islam dan amal ibadahnya ada saham untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Malah para sahabat ini bila Nabi sebutkan contoh kita hari ini bagi sedekah, kita cerita tentang sedekah tadi. Kita bagilah satu sedekah sebesar Sirat, Bukit Uhud, dan para sahabat bagi sedekah satu cupak, satu gantang. Tetapi keikhlasan yang ada pada para sahabat itu ialah lebih besar berbanding apa yang kita sedekahkan. Ganjaran pahala dengan nilai cupak ataupun gantang emas tu lebih tinggi berbanding kalau kita sedekah satu bukit Uhud emas. Nak kata para sahabat punyalah dekat dengan Tuhan. Allah mengenali Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat Nabi. Banyaknya pahala beliau radhiyallahu anhu. Tapi ingat bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya pada Nabi doa apa yang afdal untuk diminta, Nabi kata apa? Nabi kata minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam banyak-banyak doa kita tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni kira lepas Nabi ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dekat dengan Tuhan ni. Lepas Nabi ni orang yang alim ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq betapa banyaknya pahala, tapi Nabi kata minta keampunan daripada Allah. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang macam tu pun Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta ampun. Kita apatah lagi. Selain tu yang biasa kita dengar kan kisah Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Orang yang dekat dengan Nabi juga. Yang banyak jasanya dalam Islam juga. Sahabat kata bila dalam banyak keadaan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq wal Umar. Rasulullah, Abu Bakar wal Umar. Maksudnya tiga insan ni dekat sentiasa. Abu Bakar Siddiq orang yang kedua selepas Sayyidina Umar orang yang kedua selepas Abu Bakar. Dekatnya dengan dia dengan Nabi, beliau dengan Nabi. Banyaknya pahala beliau berjasa dalam mengembangkan Islam. Tapi ada kisah yang biasa juga kita dengar. Nabi kata pesan pada Sayyidina Umar Al-Khattab, suatu ketika kalau ada kafilah yang datang daripada Yaman, cari Uwais Al-Qarni. Kan? Cari Uwais Al-Qarni. Jadi lepas Nabi wafat, Sayyidina Umar cari Uwais. Kalau ada kafilah daripada Yaman, ada Uwais tak? Ada Uwais tak dalam ni? Dan dengan izin Allah, suatu ketika jumpa Uwais. Dapat jumpa Uwais. Jadi apa yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab minta? Dia minta Uwais Al-Qarni doa pada Allah
supaya ampunkan dosa-dosa dia. Minta keampunan daripada dosa-dosa. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni, Sayyidina Umar ni orang yang dekat. Pahala dah tak terhitung lah. Dengan berapa banyaknya sedekah, tanah yang diwakafkan. Bilal bin Rabah dimerdekakan, tanah Masjid Nabawi diwakafkan. Banyaknya pahala mereka, tapi apa yang Nabi nak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi minta orang yang dekat dengan Allah, yang kita rasa pahala dah banyak, minta keampunan daripada Allah SWT. Maghfirah. Jadi bila orang tanya, apa matlamat nak hadapi Ramadan ni, kita nak keluar daripada Ramadan dalam keadaan bertakwa dan maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang biasa kita dengar kan. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan iman dan kemudian dalam keadaan ihtisaban, maksudnya dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampunkan dosa dia. Dosa-dosa yang sebelum ni diampunkan. Apa-apa dosa yang sebelum ni diampunkan. Maksudnya dia keluar daripada Ramadan ni, jika dia berpuasa dengan ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan redha Allah SWT, bukan sebab puasa ni sebab manusia. Kita pun tahu memang ibadah puasa ni itu sebab Allah sebut kan. Puasa ni memang untuk aku. Memang betul lah. Kita tengok bulan Ramadan ni, kalau kita perhatikan, saya rasa ajaib lah bulan Ramadan ni dia membuktikan hadis tersebut. Ada orang puasa tapi tak solat. Ada orang puasa tapi tak solat. Ajaib kan? Sebab kalau kita tengok, puasa ni nak tahan daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Lama berapa? Belah jam. Solat ni, kalau betul-betul buat rukun, saya rasa 3 minit, 5 minit dah selesai dah solat ni. Tapi dalam keadaan itu, ada orang yang sanggup berpuasa, tapi dia tak solat. Nak kata solat ni punya berat dia. Tapi solat ni boleh jadi sebab manusia, sebab orang nampak. Tapi puasa, kita kalau betul-betul ibadah puasa kita jaga betul-betul kerana Allah SWT. Kita je yang tahu kita ni puasa. Mana tahu tiba-tiba pergi bilik air minum air pipe, tak tahu, kita je yang tahu. Allah dan kita je yang tahu. Kalau solat, kalau zakat, kalau umrah, orang nampak dia buat. Puasa masing-masing kena jaga. Jadi orang puasa tu puasa kerana Allah. Ibadah ni kerana Allah. Maksudnya ibadah puasa ni hanya sebenarnya kerana aku, Allah kata. Berbanding ibadah-ibadah lain untuk kita sendiri. Allah tak berkehendak kepada umrah kita, tak berkehendak kepada solat kita, tak berkehendak kepada zakat kita dan sebagainya. Jadi apa yang nak kita kejar ialah maghfirah daripada Allah SWT, yang mana kalaulah kita dapat keampunan dengan puasa yang ikhlas semata-mata kerana Allah, dan kemudian kita mengharapkan pahala dan redha Allah SWT, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis tak sebutkan daripada umur berapa, kalau daripada balik lah. Daripada akhir balik lah. Maksudnya keluar daripada Ramadan seolah-olah bayi yang baru lahir. Tak ada dosa pada kita, insya-Allah. Subhanallah. Ini adalah satu fadilat yang paling besar sekali yang kadang-kadang kita lupa. Fadilat apa Ustaz Ramadan ni? Allah ampun dosa. Takkan ampun dosa? Tak ada kabulkan doa ke? Tak ada lipat ganda rezeki ke? Tak ada ke? Sebab itu yang kita nampak. Itu tema hidup kita hari ni. Kita tak nampak maghfirah Allah tu lebih besar dari segala-gala rezeki yang kita nak cari. Itu dalam bentuk fadilat. Tapi ada dalam bentuk ancaman, kita dah sebut tadi kan. Kita pendekatan dakwah ni ada dua. Satu pendekatan dakwah yang kita nakkan fadilat. Satu pendekatan dakwah yang kita nakkan ancaman supaya kita sentiasa beringat. Dalam satu hadis, saya rasa hadis ni pun masing-masing pernah dengar. Orang kata hadis ni hadis amin. Hadis amin. Jadi Nabi ni dia, kalau hari ni kita ada istilah influencer, maksudnya orang yang berpengaruh lah. Malah hari ni dalam media sosial pun influencer ni bergantung kepada berapa banyak dia punya follower kan. Jadi banyak follower dia lagi influence lah dia. Dia boleh mempengaruhi lah orang lain. Malah kalau dia tak ada autoriti bercakap pun orang dengar juga.
Walaupun dia bukan ustaz pun dia boleh bagi fatwa je, orang pun dengar juga. Oh, influencer ni kata begitu. Subhanallah. Dahsyat hari ni. Tapi nak kata Nabi SAW ni influencer yang paling besar. Apa yang Nabi buat diperhatikan kan. Apa yang Nabi buat orang tulis. Nabi diam orang tulis kan. Seperti buku apa 100 orang paling berpengaruh di dunia tu. Yang Michael Hart letakkan baginda Nabi SAW sebagai orang yang paling berpengaruh. Walaupun dia ni mendapat kecaman, dia ni bukan Islam. Dia ni mustasyrikin, orientalis, orang yang kaji Islam tapi tak masuk Islam. Dia orang ni dahsyat, lagi dahsyat daripada kita. Dia bukan kadang-kadang tu dah hatam Quran dengan tafsir, dengan bahasa Arab semua belajar. Tapi dia tak masuk Islam, hidayah milik Allah. Tapi dia letakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang paling berpengaruh. Alasannya walaupun mendapat kecaman, dia kata tak ada satu manusia pun dalam dunia ni. Apa yang dia buat akan ada orang tulis. Kita perhatikan baginda Nabi SAW. Betapa besarnya pengaruh sahabat letakkan kedudukan Nabi. Apa yang Nabi buat, sahabat tulis. Cara Nabi berjalan begini. Uban Nabi berapa helai dia tulis. Hatta cara nak istinja pun dia tulis. Nabi diam pun tulis. Nabi diam pun tulis juga. Takkan Nabi diam pun nak tulis? Tulis. Ya kerana Nabi tulis semua. Apatah lagi perkataan-perkataan Nabi nak kata besarnya pengaruh Nabi. Jadi Nabi ni influencer. Zaman tu, apa yang Nabi buat sentiasa diperhatikan. Kalau kita ni, dalam keadaan Nabi tak lalu kot, nak berlakon. Apa kita buat orang tulis. Afif, makan. Makan tangan kanan. Contoh macam tu. Jadi Nabi ni sentiasa diperhatikan dan apa yang Nabi buat tersebut menjadi hadis lah untuk kita pada hari ini. Jadi suatu ketika di minbar, Nabi menyebutkan 3 kali amin. Berselang lah. Jadi sahabat perhati. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau sebut amin 3 kali? Amin. Selang sikit, amin. Selang sikit lagi, amin. Jadi sahabat tanya pada Nabi SAW, kenapa kau sebut amin banyak kali ni? Rupanya Nabi nak kata, malaikat Jibril alaihissalam datang. Malaikat Jibril sebut satu doa ni, minta Nabi SAW aminkan. Minta Nabi SAW aminkan. Dalam hadis ni ada 3 benda yang malaikat Jibril alaihissalam sebutkan. Yang pertama berkenaan dengan Ramadan. Yang kedua berkenaan dengan menjaga ibu bapa. Dan yang ketiga berkenaan dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi yang pertamanya berkenaan dengan Ramadan lah. Ini yang kita nak khususkan. Dan ini memberi ancaman kepada kita, hati-hati. Kalau kita dengar hadis ni, kita pun boleh kata seram jugalah. Dalam hadis ni malaikat sebutkan, wahai ya Rasulullah, kalaulah mafhum ni, kalaulah satu orang ni dapat hidup dalam bulan Ramadan, kemudian keluar daripada Ramadan tu dalam keadaan Allah tak ampunkan dia, dosa dia tak terampun, maka orang ni hina, jauh daripada rahmat Allah. Wahai Rasulullah, katakanlah amin. Dan Nabi kata amin. Hadis yang kedua, walaupun 2 tajuk tak apalah, kita kongsi sampai habis. Yang kedua, malaikat Jibril kata, kalaulah kita ni ada peluang hidup dengan mak ayah kita, tapi dalam keadaan kita hidup dengan mak ayah kita tu tak membantu kita masuk ke syurga Allah, maksudnya kita tak berbakti kepada kedua ibu bapa kita, sedangkan menjaga ibu bapa ni adalah salah satu jalan untuk masuk syurga Allah. Kalaulah dalam keadaan itu pun tak dapatlah kita masuk syurga, maka orang ni hina, jauh daripada rahmat Allah. Wahai Rasulullah, katakanlah amin. Nabi pun sebutkan amin. Yang ketiga berkenaan dengan selawat. Anda kata ada satu orang sebut nama engkau Muhammad, tapi dia tak doakan engkau, tak selawat ke atas engkau, maka dia ni hina, jauh daripada rahmat Allah. Maka Rasulullah katakanlah amin. Nabi pun katakan amin. Selawat pun penting, jaga mak ayah pun penting. Puasa yang mana kita matlamatnya untuk dapatkan maghfirah, keampunan Allah pun penting juga. Berdasarkan kepada hadis ni, kalaulah kita dapat hidup bulan Ramadan tapi keluar daripada Ramadan tetap dengan dosa kita, tak dapat ampun Allah SWT, maka dia ni hina, jauh daripada rahmat Allah. Ya Rasulullah, katakanlah amin. Ini ancaman untuk kita. Macam kita lah kan, kalau ada jumpa orang alim tapi dia doakan bala untuk kita, kita pun seram. Jumpa orang soleh, dia doakan benda yang buruk untuk kita, kita pun takut. Ini Rasulullah mengiyakan doa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, supaya kita keluar daripada Ramadan mendapatkan maghfirah, mendapatkan keampunan.
Jadi mindset kita kena ubah dululah. Apa-apa pun kita nak redha, al-afwa, al-maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu. Sebab itulah yang hadis sebutkan dan itulah yang apa yang Nabi minta untuk kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matlamat ataupun fadilat yang utamanya itu. Tapi untuk dapat kepada maghfirah banyak jalannya. Banyak jalannya. Dengan banyaknya fadilat atas pelbagai ibadah yang kita buat. Allah ni maha pemurah yang kadang-kadang kita lupa. Bukan saja bulan Ramadan, malah sebenarnya setiap hari pun Allah bagi shortcut pahala bonus pada kita, kita tak sedar pun. Paling mudah pagi tadi kan, ada yang solat duha, ada yang solat isyraq. Dalam hadis disebutkan siapa yang solat subuh, kemudian dia tetap di tempat dia, tempat ibadah solat subuh dia, berjemaah, solat subuh berjemaah. Kemudian tetap di tempat dia, kemudian dia solat sunat isyraq, dia dapat pahala haji. Dia dapat pahala haji. Berapa banyak dia buat haji kalau setiap hari dia buat. Tanpa dia sedar. Jadi fadilat lain ni banyak, termasuklah bulan Ramadan juga, dengan kita pun tahu adanya Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr. Seolah-olah kita beribadah ni 83 tahun, 1000 bulan ni seolah 83 tahun. 83 tahun ni kita pun tak tahu sempat hidup ke tak sempat hidup. Selain tu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu syurga ni dibuka, pintu-pintu neraka ni ditutup, syaitan ni dibelenggu. Kita pun macam kita sebutkan tadi, adanya pembebasan daripada api neraka. Dan kita dimakbulkan doa-doa kita, da'watul mustajabah. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya waktu-waktu yang makbul. Ramadan ni dah makbul lah. Ramadan ni dah makbul lah. Tapi ambil peluang ni sebelum kita berbuka puasa tu. Sebab hari ni tangan kita duk lekat dengan handphone, kadang-kadang kita tak sedar itu adalah waktu makbul berdoa. Kita tahu ni lagi 5 minit nak buka puasa ni. Duduklah kejap. Ahli keluarga duduk. Kalau ada ketua keluarga, doa ramai. Doa minta pada Allah SWT. Makbulnya doa waktu tu. Antara orang yang tak ditolak doanya ialah orang yang berpuasa. Selain itu kita tahulah orang yang bermusafir kan. Antara orang yang tak ditolak doanya, orang yang dizalimi, orang yang musafir dan orang yang berpuasa, janganlah tolak waktu yang Allah SWT sediakan untuk kita. Bila kata waktu tu makbul berdoa, letakkan maghfirah, keampunan Allah tu yang paling utama sekali. Lepas tu barulah kita doa nak Allah bagi kesihatan yang baik, Allah luaskan rezeki. Kalau anak nak SPM, doa SPM. Apa-apa exam ke, apa-apa urusan ke, boleh doa. Tapi letakkan maghfirah, redha Allah tu atas sekali. Itulah yang Nabi minta kita doa. Kalau Nabi minta sahabat doa, apatah lagi kita. Jadi waktu-waktu makbul berdoa. Selain tu ada 5 perkara juga yang Allah bagi pada umat ni lah. Dalam hadis Jabir kan. Ada 5 perkara yang Allah bagi pada umat ni yang tak ada pada umat lain. Iaitu Allah pandang kita ni pada malam Ramadan ni sebagai umat Islam ni dengan pandangan rahmat. Rahmat ni ialah kasih sayang. Rahmat ni ialah kasih sayang Allah pada kita. Kemudian dalam hadis tersebut, perkara yang kedua ialah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Yang ni nak kena betulkan sikit. Selalu kita pakai kan. Bau mulut kasturi ni, wangi kasturi ni ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harum tu di sisi Allah SWT. Bukan di sisi kawan kita. Jangan dekat dia pula. Jadi bau harum ni ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kita sebutkan tadi, keampunan untuk sesiapa yang didoakan. Keampunannya bukan sahaja kita minta. Bila kita mengharapkan keampunan, malaikat juga mendoakan untuk kita di sepanjang bulan Ramadan. Di sepanjang bulan Ramadan. Yang keempat, dikurniakan syurga. Ini dalam satu hadis lah. Dan yang seterusnya mendapat keampunan di akhir Ramadan. Ini adalah satu bulan banyaknya fadilat, kemuliaan yang tak dapat pada umat-umat yang lain. Dan bulan Ramadan tanpa kita sedar sebenarnya kalau dalam hadis Aid, hari raya tu, walaupun kita ada Aidil Fitri, Aidil Adha, Aidil Fitri bulan Syawal tu, dah masuk Syawal tu, 1 Syawal. Tapi dalam hadis Zulhijjah dan Ramadan ialah Aid.
adalah hari raya perayaan untuk kita. Jadi kita raikan Ramadan ni macam raya. Jangan Ramadan jadi hari lemah, bermalas-malasan. Tunggu Syawal tu, ini hari raya. Ramadan ni ialah perayaan ibadah untuk kita. Jangan kita tinggalkan. Jadi macam yang biasa kita dengar juga berkenaan dengan amalan, apa-apa amalan sunat yang kita buat, Allah akan samakan pahalanya seperti amalan wajib. Apa-apa amalan sunat seperti amalan wajib. Manakala amalan wajib, kefarduan yang kita buat, Allah akan gandakan sebanyak 70 kali ganda. 70 kali ganda. Kita solat zuhur, seolah-olah 70 hari kita solat zuhur. Baru satu solat zuhur. Banyaknya shortcut, fadilat, bonus yang Allah bagi lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Allah Maha Pengampun, subhanallah. Allah Maha Pemurah, subhanallah. Kadang-kadang kita lupa betapa besarnya rahmat dan juga keampunan Allah lebih daripada apa yang kita rasa Allah sentiasa ancam aku dengan api neraka, dengan azab kubur. Kita letak Allah tu Maha Pengasih dulu. Allah Maha Pengampun dulu. Sebab itu sangat luas. Kan apa-apa kebaikan, hatta niat kita pun Allah bagi pahala, tapi keburukan, niat, tak dapat dosa lagi. Tak dapat dosa lagi kalau baru niat nak buat. Bukan nak kata kena niat lah. Niat nak buat tak dapat dosa, tapi pahala Allah. Walaupun niat, Allah dah bagi pahala. Dan yang terakhir mungkin berkenaan dengan sedekah. Jadi sedekah ni saya rasa luas lah. Luas lah konsepnya. Malah orang yang meninggal dunia pun bila ditanya apa amal, kalau orang yang dah meninggal dunia ni, andai kata dia diberi pilihan hidup sekejap dekat dunia, apa benda yang dia nak buat? Dah mati ni dan dia rasa pahala dia tak cukup ni, Allah bagilah peluang kejap untuk dia hidup balik kat dunia, sekejap pun jadi. Tanya pada dia, apa kau nak buat ni? Apa jawab? Jawabnya, dia nak sedekah. Dia nak sedekah. Jadi bulan Ramadan ni bulan sedekah, dan Nabi SAW orang yang pemurah dari segi bagi sedekah. Pemurah Nabi untuk bersedekah ni. Dan sedekah Nabi akan naik jadi lebih banyak berganda pada bulan Ramadan. Sedekah yang terbaik ialah bulan Ramadan. Jadi jangan lepaskan peluang Ramadan ni sedekah. Kalau amalan sunat tadi sama macam fardu, sedekah pun sebahagian daripada ni. Sedekah ni boleh jadi sedekah harta benda kita. Dalam Islam pun sedekah ni ada banyak lah. Zikir kita pun sedekah, senyum pun sedekah. Sedekah juga tu. Sedekah ni boleh jadi dari segi harta dan juga boleh jadi dari segi kuasa kita, tenaga kita. Jadi dari segi harta dengan lipat gandanya, dalam hadis Nabi sebutkan pahala yang mengalir ni daripada 1 biji benih, kemudian jadi 7 tangkai, kemudian daripada 7 tangkai jadi 100 biji benih lagi. Gandaan pahala yang sentiasa mengalir sampailah kita mati nanti, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, dalam kita beramal di dalam bulan Ramadan, dalam kita mengejar pahala, jangan kita lupa bahawa Ramadan ini adalah satu bulan bonus, latihan, tarbiyah untuk kita, dan niat kita bukanlah semata-mata bulan ni saja. Bulan ni kita pulun, tapi kita nak berlarutan sampai bila-bila. Menjadi satu tarbiyah dan kita boleh pakai Syawal nanti, Zulkaidah, Zulhijjah, Safar, Muharram dan sebagainya. Dia tak semesti Ramadan sahaja, dan kita meletakkan pengharapan kita ke atas keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan redha-Nya, itulah yang paling utama, sambil kita meminta doa daripada segala bentuk. Apalah kiranya kita, siapalah kita, kalau kita dapat segala nikmat yang kita minta tu, dalam keadaan rupanya kita masih ada doa dekat bahu kita. Kita dapatlah, kita minta, ya Allah aku nak rezeki, Allah bagi. Allah bagi segalanya apa yang kita nak. Kehidupan dunia ni umpama syurga bagi kita, tapi apalah kita ni, apalah jadinya pada kita sekadarnya dengan nikmat yang Allah bagi sekejap ni, mata'ul ghurur di dunia ni, tapi dekat akhirat Allah tak ampun kita. Jadi minta ampun pada Allah SWT, moga-moga kita keluar daripada bulan Ramadan sebagai umat yang diampuni oleh Allah SWT. Allah redha, Allah al-afwa, Allah maafkan kita segala bentuk dosa yang kita buat, seolah-olah kita tak pernah buat pun selama ni. Bukan sekadar maghfirah, malah al-afwa, dan itulah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW.